Selalunya kita biasa mendengar serangkap doa yang sering dibacakan oleh mereka yang ingin memulakan ucapan. Doanya dipetik dari ayat 25 hingga ayat 28 dari surah Taha, iaitu Qala rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan leraikanlah simpulan dari lidahku agar mereka faham kata-kataku. Persoalan yang ditimbulkan di sini ialah, apakah maksud simpulan di lidah yang boleh mengurangkan kelancaran ucapan? Adakah ia bermaksud hakiki atau bersifat maknawi? Di sini terdapat riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, ketika Nabi Musa kecil, Firaun pernah menguji kecerdikan Musa, meletakkan bara api dan kurma di hadapan Musa. Sekiranya Musa mengambil kurma, Firaun akan membunuhnya, kerana ia tanda Musa adalah budak yang cerdik yang boleh membahayakan kerajaan Firaun di masa hadapan. Jika Musa memilih bara api, ia akan terselamat dari dibunuh kerana Firaun menganggap kanak-kanak sememangnya tidak dapat membezakan di antara manfaat dan juga mudarat. Menurut riwayat ini, Musa telah mengambil bara api lalu dimasukkan dalam mulutnya, dan ini menyebabkan lidahnya luka sehingga ia memberi sedikit kesan kepada pertuturannya. Dan inilah sebabnya kenapa Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan kelancaran berkata-kata. Namun, Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya berkata, riwayat ini terbit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bukan dari kata-kata Nabi SAW. Ibn Kathir berpandangan Ibnu Abbas telah mengambil riwayat ini dari sumber-sumber Israiliyat melalui individu tertentu di zamannya. Sebahagian pengkaji seperti Dr. Salah Al-Khalidi berpandangan adalah kurang wajar mengaitkan kisah-kisah Israiliyat yang bersifat tak pasti dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia dan suci. Justru, beliau merumuskan bahawa Nabi Musa meminta kelancaran ucapan itu bukan kerana masalah lidahnya, tapi disebabkan oleh emosinya yang mungkin terganggu dengan provokasi Firaun dan konco-konconya. Perkara ini boleh kita fahami dari ayat 12 dan 13 surah Asy-Syu'ara yang menyebutkan, Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, sungguhnya aku bimbang mereka mendustakan aku, lalu dadaku menjadi sempit dan lidahku tidak menjadi lancar berkata-kata, maka lantiklah Harun sebagai pembantuku. Nabi Musa merasa bimbang, emosinya terpancing dan tumpuannya terganggu andai Firaun mendustakan agama Allah serta memperolok-olokkannya, sehingga ucapan dan kata-katanya di hadapan Firaun menjadi tak tersusun, laju dan kurang jelas. Justru dia berdoa kepada Allah agar diberikan ketenangan dan kelancaran berkata-kata sebagai usaha memastikan mesej dakwah dapat difahami dengan baik oleh Firaun dan pengikutnya. Demikianlah tafsiran yang paling ideal untuk memahami kenapa Nabi Musa memohon dari Allah kelancaran berkata-kata. Memahami kisah-kisah Al-Quran melalui kaedah at-tafsir bil ma'thur tentunya lebih baik berbanding memahami dengan riwayat Israiliyat yang tidak jelas kesahihannya. Semoga Allah memberikan petunjuk yang benar kepada kita semua, insya-Allah.